Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sabun. La'allakum tattaqun. Macam mana kita nak mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya? Okey, Ustaz bagi tamsilan. Tamsilan Ramadan ini diibaratkan satu highway yang besar. Highway yang besar ni, highway yang besar. Bagaimana kita nak gunakan highway yang besar ni? Kita nak manfaatkan tahu. Kita nak guna, Ustaz akan pulang bagi habis motor tu. Dan Ustaz Zubair pun akan apa? Akan pulang lah. Maksudnya dia nak menunjukkan motornya tu lebih laju pada Ustaz. Macam tu lah tamsilan kita nak buat amalan di bulan Ramadan. Kita mesti kita nak pulang bagi habis. Kita buat amal kebajikan di bulan Ramadan ni macam tu lah. Kita naik motor atas highway. Motor kita, motor GS 1000cc BMW. Apa pernah dengar tak? Saya pernah dengar. Apa tak? 5 perkara saya nak sampaikan di sini berkaitan apa yang kita perlu isi di bulan Ramadan. Yang pertama dia puasa. Kedua perlu berisi tarawih. Yang ketiga apa? Perkara apa? Sahur. Keempat sedekah. Dan yang kelima, banyakkan berdoa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ila akhir. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita ni dilatih oleh Allah sebagai pewaris Quran. Jangan cuba nak lari dari sekolah ni. Jangan cuba nak lari dari Quran. Memasukkan sesuatu dalam rongga kat badan. Itu kita tak buat pun. Kita tak akan buat. Raja agama sekolah kafir ni tak akan buat benda itu. Tak lagi puasa. Yang kita mungkin buat ialah perkara yang mengurangkan pahala puasa. Jadi Nabi kata kami sha'imin. Wabah ramai yang puasa rajin puasa. Yang rajin puasa rajin. Laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Dia puasa rajin puasa. Sudah puasa rajin puasa Sya'ban, puasa 13 Nabi Adam dia puasa sebab dia nak cuci diri dia. Bleach, tahu tak bleach? Bleach mana? Kelorak. Dia nak, Nabi Adam nak kelorokkan badan dia sebab dia dibuang kat dunia. Nabi Adam itu kat Selon, Siti Hawa jatuh. Kat mana? Kat tu. Dalam pasal kat tu Jeddah kan? Kat Saudi. Duduklah seorang kat situ. Nabi Adam duduk kat Selon pulau di India, selatan India. Teriak banyak dan kurangkan gelak teriak banyak jangan puasa. Kalau sakit perut memang lepak minum kan. Kalau gelak banyak pasal kat KFC pun kat minum kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wasallam. اللهم تعالى بنا عارفين واجعلنا من العلماء العاملين المخلصين وفيك الكريم يا رب العالمين. اللهم إن كنت رفعت أقواما من عبادك فاجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الأحياء والمرزقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على كثرة ذكرك وقراءة كتابك. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinginkan oleh orang yang beriman. Kalau kita biasa membaca berkaitan dengan bagaimana
para salafus salih, orang salih yang terdahulu, mereka menyambut kedatangan Ramadan ini bukan di bulan Ramadan, tetapi mereka menyambut di bulan Sya'ban. Satu ta'rifan yang diberikan, ini bukanlah ta'rifan, Sawma jama'atin anit ta'am. Apa maksudnya? Dia kata bukanlah puasa itu puasa ramai-ramai macam kita dah buat, tak makan, daripada makanan, maknanya tak makan. Dia kata wa innamas sawmu sawmul jawarih 'anil atham. Dia kata, tetapi dia kata innamas sawmu sawmul jawarih 'anil atham. Puasa segala anggota badan kita daripada buat dosa. Samtul lisan 'an fudulil kalam. Diamnya lidah dari cakap benda yang sia-sia. Wa ghaddul 'aini 'an nadari ila al-haram. Apa dia? Tundukkan pandangan mata dari melihat perkara-perkara yang haram. Kita jagalah. Kemudian yang terakhir dikata wa man'ul aqdami 'an qabihil iqdam. Dia kata halanglah tapak ataupun langkah kamu daripada melangkah kepada perkara-perkara yang buruk, yang keji. Antara amalan orang beriman, dia beristighfar di malam hari, dia menghidupkan malam dia dengan qiyam dan istighfar. Amalan-amalan antaranya ialah ampun. Jadi antara yang diajar oleh Nabi ialah bila bangkit tu kita kata la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Lepas tu kita kata astaghfirullahalazim dan berdoalah apa-apa doa. Nabi kata kalau orang buat begitu, doanya tidak akan ditolak. Salatnya kalau dia salat tidak akan ditolak. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Puasa Ramadan menghapuskan dosa. Hadis an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratu ma bainahunna idza jtanaba al-kaba'ir. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat 5 waktu hari Jumaat ke Jumaat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa di antara tempoh tersebut sekiranya seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Ini adalah satu syariat Allah Subhanahu wa taala. Satu, dia nak mendidik kita dari sudut kita punya mental. Yang kedua, puasa juga mendidik kita ataupun mentarbiah kita dari sudut rohani.
Yang ketiga, puasa mendidik kita dari sudut kita punya jasmani. Takwa itu berada di dalam hati. Hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam huna 3 marrat. Jadinya Nabi sebut Allah tidak melihat pada rupa paras kamu, handsome ke, cantik ke, putih melepak ke, hitam legam ke, hitam manis ke. Tetapi Allah, ni rezeki sebab ada orang dia double standard. Saya sebut ni, tengok handsome sikit, dia layan elok. Tengok Allah Ta'ala, mintalah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ataupun ada sirah, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Minta dengan Allah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Sabda Nabi SAW, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qala ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang kuntum tuhibbuna Allah, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu juga dengan maksud hadis Nabi SAW tadi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku akan masuk syurga kecuali yang enggan. Ada begitu? Yang enggan tak mau masuk. Ada. Para sahabat bertanya bagi Nabi SAW, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Siapa yang tak mau masuk tu? Nabi menjawab, siapa yang taat kepadaku masuk syurga, dan siapa yang mendurhakakanku, dialah orang yang enggan. Jadi sama-samalah kita mentaati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kena ikut Nabi? Sebab apa kena ikut Nabi? Sebab kerana why? Kerana datangnya kepada kita Islam, kerana kita kenal Islam, kerana kita kenalnya iman, kerana kita berpegang kepada akidah yang benar, kita tahu halal haram, kita faham solat, kita faham puasa, kita faham zakat, semuanya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطهن أمة قبلهم
قلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا ويزين الله عز وجل كل يوم جنته ثم يقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة ويصيروا إليه ويصفلوا فيه مردة الشياطين فلا يخلصوا فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل يا رسول الله أي ليلة القدر؟ قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. أما بعد, 5 perkara yang berdasarkan hadis yang Ustaz baca tadi ni, ada 5 perkara yang Allah kurniakan 5 perkara ini kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan tidak pula kepada umat-umat yang sebelumnya, yang terdahulu. Jadi lebihnya umat ni, apa yang menyebabkan kita ada lebih sangat ni, yang Allah bagi 5 kelebihan ni tak bagi kat umat lain ni. Jadi kita tengok apa hadis yang dapat bagi kita. Yang pertamanya, kata Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada umatku 5 perkara, 5 benda, 5 kebaikan, 5 keistimewaan pada bulan Ramadan. Dan 5 benda ni Allah tak pernah bagi pun dekat umat-umat yang sebelumnya. Yang pertama, kelebihan yang pertama tu apa? Yang pertamanya, mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Kelebihan yang kedua Allah kata apa? Nak bagi apa yang kedua kat umat Nabi Muhammad ni yang berpuasa? Allah kata malaikat akan mendoakan apa? Keampunan umat ni. Yang ketiga, syurga Allah lihat comel-comel, nak tunjuk dekat orang yang berpuasa ni. Allah lihat comel-comel, nak tunjuk kat orang puasa ni akan diikat apa dalam puasa ni? Syaitan. Yang terakhir apa? Allah nak bagi apa? Pada malam terakhir Allah akan ampunkan semua orang-orang yang berpuasa. Malam apa ni? Bukan. Ni malam akhir. Malam akhir satu hal. Lailatul Qadar pun satu hal. Lain-lain. Dua-dua kelebihan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sepatutnya puasa yang kita sedang jalankan ini, dia akan membuahkan kita pada akhirnya apa dia? At-taqwa. Dan masuk fasa kedua. Dalam satu hadis Nabi kata Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Kita dah masuk fasa kedua, iaitu fasa maghfirah, fasa pengampunan. Betul? Tetapi masih lagi puasa ini seolah-olah tidak memberi kesan kepada kita. Bukan kamu sajalah, termasuk orang yang cakap ni, masih lagi tak memberi kesan kepada kita, terutamanya masa ataupun perlakuan yang kita buat dalam bulan Ramadan ini. Okey, puasa sepatutnya di akhir nanti dia akan membuahkan kita at-taqwa. Dalam sebuah hadis Nabi kata as-shawmu junnah, sesungguhnya puasa itu as-shawmu junnah. Apa maksud junnah? Junnah bukan macam dah majunnah lain. Junnah ni maksudnya al-wiqayah. Apa maksud al-wiqayah? Daripada perkataan wiqayah itulah ada perkataan at-taqwa, iaitu apa dia? Orang boleh kata prevention. Apa maksud prevention? Pencegahan. As-shawmu junnah. Puasa ini adalah pencegahan. Ini sebenarnya saya nak cakap tentang
4 golongan yang Allah takkan ampunkan mereka di hari akhirat. 4 golongan yang mana bila masuk Ramadan Allah tak ampunkan mereka. Dalam sebuah hadis qudsi, yaquluna ya Jibril ma sana'a Allah fi hawaijil mu'minina min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah meriwayatkan daripada Jibril, ada satu ketika malaikat tanya pada Jibril, ya Jibril, ma sana'a Allah fi hawaijil mu'minin min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebenarnya yang Allah lakukan pada hajat-hajat orang mukminin pada Ramadan ini? Maksudnya Allah perkenan ataupun tidak? Apa yang orang mukminin nak ni Allah perkenan ataupun tidak? Malaikat tanya kepada Jibril, ma sana'allahu bi hawaijil mu'minin min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril? Fayaqul inna Allah ta'ala nazara ilaihim. Maka Jibril pun kata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada mereka. Ni Allah Ta'ala sedang melihat kamu. Hadis banyak kita baca sebelum ni. Tahu apa? As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Dengar kan? Hari tu Ustaz Zul baca tu. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah bagi aku ataupun untuk aku, dan aku sajalah yang berhak untuk mengganjarinya ataupun membalasnya. So inna Allah nazara ilaihim wa 'afa 'anhum wa ghafara lahum. Dan Allah mengampunkan dan memaafkan mereka. Tamam? Ini berlaku pada malam Lailatul Qadar. So Lailatul Qadar, bila kita bangun, kita mohon kemaafan, kita minta sesuatu, Allah akan memperkenankan permintaan kita, bahkan mengampun dan memaafkan segala dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis. Kemudian Jibril kata illa arba'ah, kecuali 4 golongan saja. Dengar lelok. Yang pertama, faqalu man haula'il arba'ah. Maka malaikat tanya, siapa 4 golongan ini Jibril? Yang pertama, mudminu khamrin. Ini tak berlaku dalam kita, iaitu orang yang ketagih arak. Yang kemudian, wa'aqul liwalidayh, orang yang menderhaka kepada kedua orang ataupun kedua ibu bapanya. Kemudian golongan yang ketiga, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Dan golongan yang terakhir adalah musyahidun. Apa musyahidun ni? Qala huwa al-musalim alladhi la yukallimu akhahu fawqa thalathati layalin. Orang yang bermusuhan, yang ada dengki, yang ada hasad dengki kepada saudara dia, dan tidak bercakap dengan saudara dia lebih daripada 3 hari. Dalam sebuah hadis lain Nabi kata, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah masih bagi peluang kepada kita untuk berada di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ni Allah telah memberi banyak kelebihan dan juga kemuliaan kepada dia. Betul tak? Allah Subhanahu wa ta'ala mulakan Ramadan dengan beberapa perkara. Antaranya ialah Allah menjadikan Ramadan ni sebagai satu-satunya bulan yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Dan yang keduanya adalah umat Islam lazim menjadikan bacaan amalan membaca Al-Quran ni di bulan Ramadan. Dan disebabkan dua benda ni lah, Ramadan disebut sebagai Sayyidus Syuhur. Apa maksud Sayyidus Syuhur? Penghulu segala bulan. Orang kita ialah terjemah puasa. Maksudnya apa? Apa jawab ni? Menahan diri. Asal perkataannya menahan diri. Sebab tu Sayyidatina Maryam dulu dia pernah cakap apa?
Dia cakap, inni nazartu lirrahman sawma. Sungguhnya aku ni bernazar kepada Tuhanku untuk menahan diri. Alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Arsala ilaina rasulan yaslu alaina ayatihi wa yudhakkina wa yu'allimuna alkitaba wal hikmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ada satu rahsia besar yang Allah bentangkan di dalam Al-Quran. Terdapat satu waktu yang mana bukan hanya Allah mengampunkan, tetapi barangkali semua doa-doa yang kita panjatkan pada waktu itu, semuanya insya-Allah dimakbulkan oleh Allah. Apakah waktu itu? Ustaz nak bawa kamu tengok. Waktu itu disebut dengan waktu sahar. Sahar. Jamak dia ashar. Surah yang ke-51 ayat yang ke-18 pada muka surat 521. 521. Sama-sama kita buka muka surat 51, surah yang ke-51 pada ayat yang ke-18. Okay, Allah kata apa ayat yang ke-18? Wa bil ashari hum yastaghfirun. Okay, sama-sama kita tengok maksud dia. Maksud yang ke-18. Dan di akhir malam mereka beristighfar kepada Allah. Okey, yang kedua tadi sahur. Ustaz harap kita semua, bukan kamu tapi ustaz sekali, kita guna waktu ni untuk beristighfar kepada Allah. Moga-moga Allah ampunkan segala dosa kita insya-Allah. Okey, yang kedua ustaz nak sentuh tentang tahajud. 25 minit Ustaz nak sentuh tentang tahajud. Siapa pagi tadi solat tahajud? Saya angkat tangan. Maka tahniah siapa pagi tadi tahajud, siapa dapat istiqamah tahajud, tahniah. Binalah pribadi di sini ni. Daripada tingkatan 1 kita start bina pribadi. Okey, yang kedua Ustaz nak cakap tentang tahajud. Okey, surah yang ke-17 pada ayat yang ke-79, muka surat 290. Surah, kita buka pada muka surat 290, ayat yang ke-17, ayat yang ke-79 guys. Dan daripada sebahagian malam bertahajudlah kamu sebagai solat tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu menempatkanmu di tempat yang terpuji. Orang tahajud ni